Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita dalam tajuk bidang sirah iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman, "Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku." Riwayat Ahmad. Baik, murid-murid semua, tahukah kamu di mana letaknya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Baik, mari seterusnya kita lihat kepada detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin kepada Angkatan Tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usama dan angkatan tenteranya di Al-Jarf, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berusyap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan salat berjamaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam salat menggantikan baginda. Seterusnya pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, ketika para sahabat sedang menunaikan salat subuh berjamaah, baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin tenat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Ketika hampir saat kewafatan Nabi SAW, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu, baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian, wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Mari kita lihat seterusnya reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah sesungguhnya Allah Maha hidup.
Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat yang ke-144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Jadi yang bermaksud, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati ataupun terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati dan terbunuh, patutkah kamu berbalik ataupun berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad SAW. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Okay, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah memberi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.